أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما واسعا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم يا الله يا الله يا الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati pengerusi dan seluruh penguasa Surau Nurul Hijrah Al-Khalidiyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syiah, para ahli ulama, terutama Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu, ayah-ayah, adik kakak yang saya hormati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu tanggungjawab kita, kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, di atas segala kurniaan nikmat dan juga peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis yang baik, dalam masa tempoh yang barangkali sejam ini. InsyaAllah kita isikan sedikit masa kita sambil-sambil kita berkenalan dan juga ingat mengingati berkenaan dengan ayat Allah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan bekalan sepanjang kehidupan kita, insya-Allah. Jadi untuk, saya kira ni bukanlah kali pertama saya pernah hadir sini, tapi tak ingatlah. Saya pun sampai sini baru teringat. Pernah sampai dah sini. Cumanya pertama sekali je lah, sekali. Itu pun tak ingat dah zaman bila tahu. Mungkin setahun, 2 tahun lepas lah. Jadi insyaAllah pertemuan ni pertemuan kali kedua kita bersama. Jadinya kita sama-sama lah merenung beberapa ayat Allah Ta'ala dan hadis Nabi SAW. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang bermaksud siapa dia yang mengharapkan, yarju, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia beramal soleh dan janganlah syirik dengan ibadah dengan satu perkara apa. Antara tugasan ataupun kehidupan kita ini, matlamat penciptaan manusia ni ada 3 perkara. Yang pertamanya menjadi khalifah, keduanya beribadah kepada Allah, kemudian yang ketiganya ini menggalas amal. Antara perkara tersebut 3 tadi, iaitu beribadah. Ibadah ini menjadi salah satu landasan ataupun satu cara kita yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Dengan cara apa? Iaitu beramal soleh dan jangan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara saja. Ini antara cara nak bertemu dengan Allah. Sebab itulah kita sebagai hamba orang Islam beriman, dia tak berpisah dengan soal amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat ila akhir ayat. Demi masa manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah kitab yang tiada keraguan baginya, menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Mereka yang beriman dengan perkara-perkara gaib, mendirikan sembahyang dan menginfakkan harta ataupun rezeki yang telah diberikan kepada mereka.
Maknanya bab iman, bila kata mengaku beriman, amal soleh tak boleh dipisahkan. Amal soleh tak boleh dipisahkan. Amal soleh ni banyak perkara, banyak benda daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah ke sebesar-besar perkara. Kita akan tengok pada malam ini. Kerana bukannya amal soleh itu sama belaka, ada beza dia. Sama ada bezanya di sisi Allah Ta'ala, dan juga sama ada bezanya dari sudut hukum, dari sudut keutamaan. Dan amal soleh yang kita buat ini daripada sekecil-kecil perkara, apa dia bukti? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa dia yang beramal walaupun sebesar zarah, mithqala dzarrah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap melihatnya ataupun menilainya. Maknanya walaupun kecil kita buang tai cicak di masjid surau, buang satu benda yang berbahaya di tengah jalan, paku, nampak paku kita buang, itu benda yang kecil. Senyum, senyum kita, orang Melayu kita senyum itu sedekah. Lalu tabung kita senyum je, sebab sedekah, tak ada bawa duit, senyum. Jadi maknanya nak katanya itu amal yang baik, tetapi ada lagi amalan yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi, man amila salihan falinafsi. Orang yang beramal soleh ini, maka amal soleh itu untuk diri dia, falinafsi. Siapa dia beramal soleh, maka amalan soleh itu untuk diri dia, iaitu kembali balik kepada diri dia. Bila dia beramal soleh, dapat pahala, kemudiannya pahala itu dapat kepada dia. Kemudian dia beramal soleh, bertemu dengan Allah Ta'ala di hari akhirat kelak, kemudiannya dia diberikan syurga, adalah untuk diri dia, bukannya untuk Allah. Bukannya untuk dipersembahkan supaya Allah jadi kuat, supaya Allah mempunyai ada kuasa, supaya Allah SWT ada daulat, ada pengaruh. Tidak. Allah SWT tidak mengharapkan apa-apa, kerana Allah Ta'ala bersifat yang sempurna. Dia tak ada kaitan kita ni dengan Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba, kita yang mengharap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kena faham. Macam kita yang berlaku hari ni, orang tak nak beramal soleh, tapi dia buat apa? Disebut kerja, sibuk beramal untuk dunia. Bila mana beza amal soleh dengan amal untuk dunia? Apa dia? Bila dia buat amal soleh untuk diri dia, tetapi amal atas dunia, bukan, memang seakan-akan nampak untuk diri dia. Contoh apa? Buat rumah. Buat rumah, habis juta-juta ringgit, habis ratus-ratus ribu ringgit, habis masa tunggu nak kesiap rumah tu. Last sekali rumah tu jadi milik kita, dah akhirnya diserah. Bila kita mati, dapat ke siapa? Dapat ke isteri, dapat ke anak-anak, diwariskan. Silap-silap tak ada terus orang duduk rumah, maknanya tak dapat ke, tak jadi milik kita. Begitulah isteri, anak kita. Begitulah juga dengan harta, apa sahaja amalan atau perkara yang kita buat, seakan-akan kita buat tu untuk diri kita. Sebab kita ni biasalah, hidup kita ni di Malaysia ni, dia ajar, untuk apa simpanan ni ayah? Ini untuk masa depan kamu. Maknanya seakan-akan kita menyimpan, menabung untuk siapa? Untuk kita. Maknanya reward balik untuk kita. Tidak. Benda-benda dunia tidak langsung. Silap-silap kumpul, tak ada dapat ke kita, lah kali dapat ke orang lain. Penat-penatlah kita ni buat rumah, lah kali dapat ke anak isteri. Penat-penatlah kita kumpul jaga isteri kita, sayang kepada isteri kita, sayang kepada anak, lah kali kita mati, isteri kita kahwin dengan orang lain. Nanti anak kita besar, cukup umur, balik, dia kahwin. Lepas tu kena pula dia kahwin, dia ni orang perempuan, kahwin dengan seorang lelaki, lelaki dia bawa pergi ke tempat dia. Maknanya pisah dah kita dengan anak. Nak sayang setara mana? Berkenaan dengan dunia. Tetapi amalan soleh, amalan menuju ke arah akhirat ini, yang kita nak ni, yang kita harap, yang kita buat ni, dia bukannya untuk orang lain. Walaupun kita dah mati, amal tersebut tetap akan mengikuti kita. Ini apa? Pahala ganjaran yang dapat kepada kita, keuntungan yang kita buat kembali kepada kita. Walaupun contoh sedekah, kita nampak sedekah ni kita masuk, contoh duit, sedekah ni kita masuk, kemudian dapat ke siapa? Dapat ke orang miskin, dapat ke orang yang selayaknya, dapat untuk besar surau masjid. Seakan-akan memanglah dapat kepada orang, tetapi kena melihat hakikatnya, sedekah tu, pahala tu dapat ke siapa? Kita. Dapat kepada kita, bukannya dapat kepada orang lain. Pusing-pusing ikut mana pun, kita juga mendapat keuntungan. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, sebab itu pentingnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala
melakukan amalan soleh yang menjadi bekalan, untuk menjadikan ia sebagai bekalan ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar, nama Jundub bin Junadah, nama sebenar Abu Dzar, telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah ayyul a'malil afdal, wahai Rasulullah, apakah dia amalan yang paling afdal? Abu Dzar tanya, apakah dia amalan paling afdal? Baru termasuk bab amalan soleh. Apa dia? Daripada sekecil perkara sampai ke besar perkara. Dalam bab perkara banyak-banyak amalan tu, yang mana paling lebih baik? Dalam contoh duit, ada duit RM1, ada duit RM5, ada duit RM10, ada duit RM50, ada duit RM100. Dalam banyak-banyak tu, yang mana yang paling bernilai, yang paling afdal, yang mana kita paling nak sekali? Saya nak RM1 tak apa dah, kata. Nampak lagi. Tanya selalu, baru lepas minum air ketung, kata. Maknanya tak logik. Sebab apa? Kita nak ni paling afdal, benda yang orang bagi kaya kita dapat tu, maknanya nilai dia lebih besar daripada jumlah yang ada. Begitulah dalam bab amal soleh, bila kita dapat buat tu, maknanya pahala, ganjaran ataupun kelebihan yang ada dalam bab amal soleh itu lagilah banyak pahala ganjarannya. Contohnya sembahyang, tempat masjid mana paling afdal kita nak sembahyang? Contohnya kita kata dengar lihat kepada hadis Nabi kata 3 buah masjid, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Arab. Maka kita pun pergi. Dapat ada peluang, kita pergi sembahyang di sana, tinggal ambil peluang, kerana pahala ganjaran yang besar. Sebab tu kita bekerja nak pergi ke sana. Ada duit ke tak ada duit, kita rela kumpul semata-mata untuk pergi ke Masjidil Haram, contoh Masjid Nabawi. Ini Abu Dzar pun tanya, wa ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah, apa dia amalan yang paling afdal? Nabi pun jawab, qala al-imanu billah. Mula-mula Nabi jawab al-imanu billah, iman dulu. Kalau kamu nak cerita berkenaan dengan amal, iman kena settle dulu. Kalau iman tak settle, iman bermasalah, tak beriman kepada Allah, maka amalan kita yang kita lakukan tidak ada apa-apa pun nilaian di sisi Allah Ta'ala, malah menjadi sia-sia di hari akhirat kelak. Walaupun Ibn Hajar Al-Haytami menyebut, orang yang tidak beriman, jika dia buat baik, dia beramal soleh, beramal soleh ni buat kebajikan, dia sedekah ke, menyumbang ke, dia tolong orang ke, tetap ada kelebihan. Kelebihannya di mana? Iaitu di atas dunia semata sahaja. Bila mana dia dapat kelebihan di atas dunia? Contoh apa benda? Contohnya diberikan panjang umur, dimurahkan rezeki, maknanya kaya dia, nampak? Kemudiannya diberikan pangkat, nama, kemewahan dan sebagainya. Mereka dapat semua perkara. Sebab tu tengok macam mana orang-orang kafir, Cristiano Ronaldo, dia lelong kasut emas dia dengan harga jutaan ringgit, bukan ringgit jatuh lagi, US. Nampak lagi? Dengan harga US dollar, jutaan US dollar. Kemudian diserahkan sumbangan itu kepada umat Islam di Palestin. Kita duk umum umat Islam duk umum untuk kutip sumbangan untuk Palestin. Berapa ringgit masuk? Paling banyak. Nilai diri kita, saya tak perlu jawab lah. Nilai masing-masing. Kalau gitu, kalau aku dengan Ronaldo, malu lah. Tetapi nilaian kita lebih besar juga. Kerana apa? Bezanya, Ronaldo tu tak beriman, aku beriman. Penting, besar bab iman ni. Besar bab iman. Maknanya kepentingan utama sekali bab iman. Tak boleh, sebab tu kita tak boleh banding. Baik negara Eropah lagi, walaupun mereka ni tak Islam, tapi mereka punya integriti tinggi, mereka punya akhlak bagus, kita puji dia. Daripada negara Islam duduk perang gaduh, tak boleh banding. Sebab apa? Sebab iyalah dari sudut amalan tu, sebab tapi tidak ada nilaian di sisi Allah. Tidak ada nilaian. Kita ni dengan Allah Ta'ala hidup di atas dunia ni, kita nak apa sebenarnya? Kita bukan nak dunia ni, kita tak nak apa-apa pun. Cumanya kita tengok balik apa benda yang kita doa. Waktu doa, makan. Semua orang hafal doa makan. Apa isi doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatikanlah kami, berkatilah kepada kami rezeki yang kamu berikan kepada kami. Doa makan ni kalau ikutkan, apa berkati, kenapa tak? Allahumma
syabi' lana. Ya Allah, kenyangkanlah kami. Sepatutnya begitu. Tetapi dibaca dengan barik lana, iaitu berkatkanlah kami, beri keberkatan kepada kami dengan rezeki yang kamu beri. Maknanya kita atas dunia ni yang kita usaha duk buat dan sebagainya, utamanya kita nak atas dunia ni iaitu keberkatan. Tak ada guna kalau sekiranya kita ada harta banyak, ada makanan yang sedap, ada keluarga, ada kemewahan, ada semua segala-galanya, kekuatan, sihat tubuh badan, tetapi tidak ada keberkatan. Tengok macam mana berlaku orang. Hari ni orang muda trend, dia suka badan sadung. Badan ni six pack. Tapi cuba tengok berapa ramai hak six pack mari masjid surau. Hak mari one pack berlaku. Hak mari pula jenis mananya, Allah, saya cerita decong kaki jalan. Apa haji? Silap makan gaut. Apa? Gaut. Kecil manis. Mata apa tak nampak ke apa mari masjid. Hak ni jenis ni mari masjid. Hak jenis mana six pack, hak tubuh badan kuat, sihat dan sebagainya, mana dia pergi? Inilah bukti bahawa tidak ada keberkatan. Yang ada keberkatan, yang dapat keberkatan, tuan-tuan sekalian, walaupun hujan, seredah hujan, tak ada masalah. Ni dia kereta ada. Kereta pula bukannya kereta macam mana jenis tingkap main pusing gitu ke berlubang dah. Kereta baru. Kereta baru, wiper automatik. Kena air wiper automatik. Lagi. Maknanya mudah. Lepas tu pula ada payung, ada driver, ada ni kemewahan banyak-banyak. Tak sampai rumah Allah. Tapi lah kali hak jenis mari rumah Allah sampailah kali. Alhamdulillah mari jenis naik motor, jalan kaki, basah lah, payung. Ini ada keberkatan. Apa lagi? Harta. Walaupun ada harta yang banyak, tapi maknanya tidak mampu menyumbangkan untuk Islam. Tak ada guna untuk Islam, untuk diri dia. Rumah makin besar, kereta makin besar, tapi dalam masa yang sama umat Islam yang semakin miskin tetap makin miskin, malah semakin miskin. Ada peduli, ada kasut. Nampak lagi beza. Apatah lagi kita walaupun di Selangor ni, alhamdulillah tempat tuan-tuan ni, kalau ustaz-ustaz mari minta sumbangan, insya-Allah dapat. InsyaAllah dapat. Tapi nak berbanding dengan contoh umat Islam di Mesir contohnya, Ikhwanul Muslimin, contoh ahli gerakan Islam Ikhwanul Muslimin, mereka tak perlu nak minta kat masjid-masjid. Hari ni insyaAllah saya datang bersama dengan tuan-tuan, saya lancarkanlah tabur derma untuk Mahat Tahfiz, untuk program ni, untuk ni. Dia tak payah buat gitu. Cukup sekadar dia tanya ahli dia, mari kita nak buat program, kita nak bina bangunan, kita nak buat sekolah, siapa dia nak menyumbang? Ni bagi sejuta, ni bagi sejuta, habis cerita. Awak lagi habis. Malah nak banding dengan sahabat Nabi SAW. Ya, saya bukan nak kata tuan-tuan ni lekeh dah, maknanya kira okey lagi dah. Kalau banding tempat lain lagi teruk. Lagilah maknanya payah sikit. Tapi tuan-tuan ada, cuma ya kita ni jangan selesa dengan amal ibadah itu je. Maknanya cukup dah amal ibadah. Rupa-rupanya ada lagi orang hebat. Seperti mana contoh as-sabiqunal awwalun. Sebab apa disebut as-sabiqun? As-sabiqun ni, sabiq ni orang yang berlumba-lumba nak buat kebaikan. Nampak lagi. Kenapa dia nak berlumba kebaikan? Sebab apa dia fastabiqul khairat? Sebab iman dia. Yang mana orang, contohnya orang mari minta sumbangan, mari sedekah, dia boleh bagi. Ramai orang boleh bagi. Tapi tak ramai orang dia pergi cari tempat nak beri sedekah. Mana dia masjid yang kosong, mana dia masjid yang perlukan sumbangan, mana dia Mahat Tahfiz yang perlukan sumbangan, tak ramai. Nak katanya berlumba-lumba memberi sedekah. Tengok, sebab itulah kita tengok dalam kisah sahabat Nabi SAW, tak terlawan kita kata Allah jauhnya sama kita tadi. Yalah memang aku bagi banyak, tapi tak boleh lawan juga. Kerana apa? Kerana faktor keimanan mereka lebih kuat daripada kita. Kita biasalah lemah. Antara faktor-faktor saya boleh sebutlah kenapa iman masalah sangat umat kita. Kalau ada pun yang beriman pun maknanya tak gagah, tak macam sahabat. Kenapa tak sampai tahap para sahabat? Antara faktor ni makanan. Makanan maknanya benda makanan. Dulu zaman Nabi ni makanan ni maknanya makanan benda roti je. Roti pula kering. Kita nampak dekat mana buat, macam mana cara buat. Lepas tu pula dekat dalam rumah tu buat sendiri. Fatimah pernah uli tepung nak buat roti, sampai mengadu kat Rasulullah. Maknanya
Kita tahu siapa dia buat. Hari ni makanan kita duk beli pasal raya, siapa dia buat? Tak tahu. Kilang dekat mana? Tak tahu. Tiba-tiba keluar iklan, produk ini dikhawatiri ataupun tidak halal kerana ada DNA babi. Oh wow, kelang kabut itu. Padahal sebelum tu dah stangki dah, habis selori dah benda. Siap ada pula dulu macam Cadbury kan, kecoh Cadbury. Cadbury ni dia ada peti. Siapa dia minat makan Cadbury, dia ada peti boleh beli. Peti khas Cadbury. Nah, mari kecoh, ustaz macam mana nak buat ni? Bila dengar kata begini, kata ada DNA babi lah, kata tak apalah, saya kira agak-agak boleh tak ustaz, saya perhabis yang mana ada dululah dalam peti, lepas tu baru saya boykot. Maknanya dah lagi boleh tangguh-tangguh. Kita tak tahu punca itu dari sudut makanan, dari sudut zati dia, apatah lagi dari sudut sumber irdihi, iaitu sumber contohnya hasil barangkali mencuri ataupun daripada duit syubhah, ataupun kita beli barang-barang tersebut daripada duit riba, akhirnya masuk dalam tubuh badan, yang itulah menyebabkan kita lemah dari sudut iman. Termasuk juga suasana. Contohnya, kita iman kuat, keluar daripada masjid ni, dengar kuliah, duduk semayang, iman tinggi. Kalau ada meta boleh kira ni, memang kira habis rosak meta, iman tinggi sangat. Tapi dah keluar baru sampai rumah ni, baru sampai rumah nak parking kereta, buka pintu pagar, anak jiran sebelah rumah keluar rumah, tu dia pakaian habis lah. Meta tu turun balik. Nampak? Suasana ni menyebabkan menyebabkan kita lemah sangat iman. Tak kira lah awak muda ke tua ke, yang berumur ke tak, yang masih muda ke, sama pula. Inilah hakikat yang kita kena terima. Sebab tu kita nakkan perubahan, kita nakkan kepada Islam yang sebenar. Nak berubah ni siapa dia? Kita sendiri, sama-sama ahli masjid tak mampu. Dia ada tahap level dia dan sebagainya, yang mana pihak-pihak berkuasa, pihak-pihak yang berwajib baru boleh ambil tindakan. Nampak lagi. Maknanya kenapa tak boleh sampai? Boleh genung, boleh tengok sendiri macam mana. Sebab tu pentingnya bab iman dalam bab nak beramal soleh. Kemudian